Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Puan Masyi, seorang influencer atau pempengaruh, berbicara tentang takdir. Dan saya percaya beliau membicarakan topik ini berdasarkan berita poligami seorang pempengaruh juga baru-baru ini. Sebelum saya mainkan video terbabit, saya minta jasa baik para penonton sekalian agar menjaga adab dan akhlak apabila menulis komen. Ayuh kita jadikan video-video react sebagai satu bentuk case study untuk menambah ilmu dan kematangan, bukan pula apa-apa selain itu. Jangan salahkan Allah atau petik nama Tuhan atas kesilapan kita sendiri. Kenapa? Sebab Allah, maha baiknya Allah, dia bagi kita akal untuk buat pilihan. Sekalipun takdir itu di tangan Allah, takdir itu Allah yang tentukan, tetapi maha baiknya Allah, dia tak paksa kita buat sebarang perkara. Dia tak pernah paksa, tak pernah. Dia bagi kita pilihan. Sebagai contoh, nak kahwin 2, nak kahwin 3, jangan gunakan alasan Allah takdirkan. Sekalipun betul itu adalah takdir dari Allah, tapi Allah tetap beri pilihan. You yang buat keputusan. Boleh jadi Allah hantar karakter-karakter baru dalam kehidupan kita sebab Allah nak uji, sebab Allah nak test apakah respon kita terhadap perkara tersebut. Dan apabila kita telah membuat pilihan, jangan simply kata ini Allah punya kerja, ini Allah decide untuk saya. Itu dah macam Jabariyah. Faham kan? Jabariyah, semua salah Allah. Pergi merompak, ini bukan aku yang nak rompak, ini Allah punya takdir. Macam tu ke? Pilih yang betul-betul jawapan yang kita nak keluarkan. Takut-takut lari akidah. Bahaya. Boleh-boleh? Baik, ulasan saya. Pertama, apa yang Puan Masyi bicarakan duduk dalam perbincangan apakah manusia memiliki kebebasan memilih atau tidak. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai free will. Terhadap persoalan ini ada 3 aliran. Aliran pertama ialah Jabariyah yang berkeyakinan manusia tidak memiliki kebebasan memilih. Sebaliknya, semua pilihan manusia terikat kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah aliran yang Puan Masyi telah peringatkan kita daripadanya. Aliran kedua ialah Qadariyah yang berkeyakinan manusia bebas memilih. Mereka tidak terikat kepada takdir Allah. Zahir perkataan Puan Masyi dalam video yang kita tonton tadi seolah-olah menjurus kepada aliran Qadariyah. Aliran ketiga ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di pertengahan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan manusia boleh memilih beberapa perkara, namun tercapai atau tidak apa yang dipilihnya itu tetap bergantung kepada takdir Allah, atau lebih tepat, tetap bergantung kepada kehendak Allah. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 30 surah Al-Insan, surah yang ke-76. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Maksudnya, dan tidaklah kamu berkehendak melakukan sesuatu perkara melainkan dengan kehendak Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Selain ayat ini, rujuk juga ayat 29 surah At-Takwir, surah yang ke-81. Merujuk kepada contoh poligami yang disebut oleh Puan Masyi, di sana ada saja para suami yang memilih untuk berpoligami, namun ia tidak tercapai kerana Allah tidak mentakdirkan sedemikian. Di sana ada juga para suami yang memilih untuk monogami saja, tetapi akhirnya berpoligami kerana itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ramai para isteri yang memilih untuk tidak dimadukan, namun ada saja yang tetap dimadukan kerana itulah yang ditakdirkan oleh Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Ada juga segelintir isteri yang memilih untuk hidup bermadu tetapi tidak tercapai kerana tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, ringkasnya manusia boleh memilih dalam beberapa perkara tetapi hasil pilihan mereka tetap berada di bawah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulasan kedua, Puan Masyi berkata Allah tidak pernah memaksa apa-apa, sebaliknya Allah memberi kita pilihan. Sekali lagi, ini kenyataan yang tidak betul. Ada beberapa perkara yang Allah berikan pilihan dan ada beberapa perkara yang Allah paksa. Cuma kita tidak menggunakan perkataan paksa, sebaliknya kita guna perkataan tetapkan atau takdirkan. Contohnya, Allah telah tetapkan setiap daripada kita, sama ada lelaki atau wanita. Allah telah tetapkan kita lahir di mana dan pada tarikh apa. Allah telah tetapkan warna kulit kita, wajah kita dan susuk badan kita. Kita tiada pilihan tentang perkara-perkara ini. Contohnya, Allah telah tetapkan saya handsome. Alhamdulillah. Dan ia bukan atas pilihan saya. Oleh kerana itulah, dalam ulasan pertama tadi, saya berkata bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan manusia boleh memilih beberapa perkara. Namun, tercapai atau tidak, apa yang dipilihnya itu bergantung kepada takdir Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berkeyakinan manusia boleh memilih semua perkara kerana ada sebahagian yang Allah telah tetapkan tanpa pilihan manusia. Ulasan ketiga, Puan Masyi berkata apabila seseorang itu melakukan kesilapan, jangan salahkan atau petik nama Allah. Sekali lagi, kenyataan yang tidak betul. Yang betul ialah kita tetap menyebut nama Allah, yakni dengan ucapan qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Bermaksud takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti dilakukan olehnya. Ini merujuk kepada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 4816 atau penomboran lain hadis nombor 2664. Hadis ini agak panjang. Saya baca apa yang berkaitan dengan topik kita ini sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza, walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'ala." Fa inna law taftahu amalas syaitan. Maksudnya, dan jika kamu ditimpa dengan sesuatu musibah, maka jangan berkata, kalaulah aku melakukan sekian-sekian. Akan tetapi, berkatalah, qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Yang bermaksud takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti berlaku. Kerana sesungguhnya perkataan kalaulah akan membuka pintu kepada perbuatan syaitan. Oleh itu, merujuk kepada kes poligami. Andai kata ada seorang suami yang berpoligami, lalu dia menyesalinya atau menganggap ia satu kesilapan, janganlah dia berkata, seandainya aku tidak buat begitu, seandainya aku buat begini, aku tidak akan bernikah lagi. Sebaliknya berkatalah, qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Yang bermaksud takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti dilakukan olehnya. Demikian juga bagi yang membenci tindakan orang lain berpoligami. Bukan keluarga dia, orang lain poligami dia benci. Lalu janganlah dia berkata, seandainya si fulan tidak buat begitu, seandainya si fulan buat begini, tentu si fulan tidak akan menikah lagi. Sebaliknya berkatalah, qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Yang bermaksud takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti dilakukan olehnya. Demikian juga bagi suami yang telah menikah lagi, lalu orang lain menganggap dia telah melakukan satu musibah ke atas dirinya, maka jawablah qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Bermaksud takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti dilakukan olehnya.
Demikian juga bagi isteri yang telah dimadukan, lalu orang lain menganggap dia telah ditimpa musibah. Sebab orang lain ni mulut dia macam-macam kan. Lalu dia yang menganggap isteri yang dimadukan itu ditimpa musibah. Maka isteri itu jawablah, qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Bermaksud takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti dilakukan olehnya. Janganlah berkata seandainya aku buat begitu, seandainya aku buat begini, kalaulah si fulan buat begitu, kalaulah si fulan buat begini, nescaya perkara ni tak akan berlaku, nescaya poligami tidak akan berlaku. Jangan berkata sedemikian, kerana ucapan atau pemikiran sedemikian akan membuka pintu kepada amalan syaitan yang berbicara secara salah tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ulasan keempat, Puan Masyi juga mengemukakan contoh orang yang merompak. Apakah itu juga nak dikatakan sebagai takdir Allah? Dalam hal ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata, apabila seseorang itu membuat pilihan untuk melakukan kemungkaran dan kemungkaran itu berlaku, maka ia juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, perlu diimani, perlu diyakini bahawa apabila Allah mentakdirkan sesuatu, bukanlah bererti semuanya disukai mahupun diredai oleh Allah. Ada kalanya Allah mentakdirkan apa yang tidak disukai olehnya, apa yang tidak diredai olehnya, kerana sesuatu hikmah yang ingin dicapai olehnya. Antara hikmah tersebut, ia menjadi ujian kepada orang yang melakukan kemungkaran itu, apakah dia mahu bertaubat atau tidak. Ia menjadi ujian kepada orang yang menjadi mangsa kemungkaran, apakah dia akan memberi reaksi yang selari atau menyelisihi syariat Islam. Maksud saya, setelah seseorang itu kena rompak, apakah keyakinan, ucapan dan tindakannya selepas itu. Ia juga menjadi ujian kepada orang yang menyaksikan kemungkaran, apakah dia berusaha untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar ataupun dia berdiam diri sahaja. Jadi hikmah Allah ni sangat luas. Ianya tidak tercapai oleh akal manusia, ya. Banyak lagi hikmah-hikmah lain yang tidak sempat untuk saya kupas dalam video ini. Saya Alhamdulillah memiliki siri video yang menjelaskan isu takdir ini secara lebih terperinci. Dipersilakan mengikutinya. Siri video ini tajuknya dimulakan dengan kod QQ yang merupakan singkatan kepada qadar dan qada. Kenapa qadar dan qada bukan qada dan qadar ke? Macam mana tu? Macam mana jadi terbalik pula tu? Sebab itulah kena ikut siri video saya itu, ya. Ulasan kelima dan yang terakhir. Di akhir video itu, Puan Masyi memberi nasihat supaya kita pilih jawapan yang betul, yang kita nak keluarkan, yang kita nak sebutkan. Takut lari akidah, bahaya. Di sini saya ingin nasihatkan yang sama kepada Puan agar berhati-hati apabila berbicara tentang takdir, tentang qadar dan qada Allah. Takut lari akidah, bahaya. Puan memberi peringatan agar jangan terikut seperti aliran Jabariyah, tetapi Puan sendiri bercakap seolah-olah beraliran Qadariyah. Puan berpesan jangan petik nama Allah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk memetik nama Allah, yakni dengan ucapan qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Baik, demikianlah beberapa ulasan dari saya. Moga-moga menjadi tambahan ilmu kepada kita semua apabila membicarakan satu topik yang sebenarnya sangat luas di mana akal kita tidak dapat untuk mencakupinya. Jadi ayuh kita berhati-hati apabila membicarakannya, dan kita membicarakannya berdasarkan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pada waktu yang sama, kita berhati-hati juga terhadap aliran-aliran lain, pemikiran-pemikiran lain yang ada, yang telah menyimpang dalam topik ini. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.